Mohon sedikit pandangan Tun di sini berkaitan dengan isu yang berlaku dewasa ini di kalangan parti pembangkang khususnya. Sentiasa mencari pelbagai peluang, ruang, isu untuk memastikan agar kecelaruan sentiasa berlaku dengan rantaian yang agak kadang-kadang membebankan pemikiran rakyat itu sendiri. Jadi, apa yang Tun lihat pemikiran pembangkang sebenarnya di sini? Apabila kita mencapai kemerdekaan, kita telah pilih sistem demokrasi berparlimen dalam negara kita. Sistem demokrasi memberi kebebasan kepada rakyat, bukan saja menyertai parti pemerintah, tapi juga parti-parti yang ditubuh oleh mereka sendiri dan yang menentang parti pemerintah. Kita tak heran bahawa mereka memberi pendapat yang berbeza daripada pendapat parti pemerintah. Saya percaya kalau parti pemerintah kalah dan parti lawan menang, mereka menubuh kerajaan, parti pemerintah yang dahulu ini akan membuat kritik juga. Kadang-kadang kritik ini tentulah pedih didengar, pedih telinga didengar. Tapi ini kita kena terima bahawa kita memberi kebebasan. Kalau mereka menggunakan kebebasan ini, kita tidak harus soal. Kita harus jawab akan kebenaran sesuatu dakwaan yang dibuat oleh mereka. Dan saya dapati tidak menjadi masalah untuk menerangkan bahawa pendapat mereka tidak berasas sama sekali. Terutamanya dalam pilihan raya di Sabah dan Sarawak. Yang menang dan menang yang cukup besar ialah parti yang associated dengan parti pemerintah, UMNO khususnya. Dan ini menunjuk bahawa rakyat Sabah dan Sarawak, mereka walaupun ada pembangkang di sana, umumnya mereka suka kepada penyatuan Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Ini hakikat yang terpaksa diterima oleh parti pembangkang juga. Tapi memanglah parti pembangkang kita tak boleh nak harap mereka terima kenyataan. Apabila mereka kalah, wah, mereka tak puas hati dan membuat bermacam-macam tuduhan. Kononnya 40,000 orang Bangladesh datang ke Malaysia. Ya, kita dengar. Rakyat kita mempunyai akal fikiran. Bagaimana boleh 40,000 orang rakyat Bangladesh datang ke sini? Berapa pesawat dia guna? Dan apa bila dia register sebagai pengundi, semua ini karut belaka. Saya fikir ini rakyat yang berfikiran waras akan ketawa. Dan saya tak khawatir tentang dakwaan mereka. Kalau mereka bercakap pasal Borneo, pasal dijajah, ini biasa saja. Ya, dan pastinya ada dimensi lain daripada penjelasan yang diberikan oleh Datuk Seri Saleh seketika tadi. Dan saya tertarik dengan perkataan satu ungkapan mengatakan bahawa 16 bulan September ini bukan perayaan biasa, itu perayaan hari penjajah. Itu dikatakan oleh parti pembangkang. It's Dan a itu day bukan of occupation. yang perlu kita fikirkan kembali, adakah itu ada kebenaran ataupun bukan satu lagi permainan politik di situ. Kita gantungkan soalan itu seketika. Tadi digantung satu soalan memetik daripada laporan media yang disebutkan oleh Datuk Seri Saleh seketika tadi. Ada pemimpin yang mengatakan bahawa 16 September is an occupation day, adalah merupakan satu hari penjajahan. Jadi Dr. Ghazali meminta Tun untuk memberikan pandangan terhadap komen yang sebegitu rupa, Tun. Saya fikir orang yang membuat komen ini tidak pernah hidup di zaman penjajah. Saya biasa hidup di zaman penjajah yang terdiri daripada British, Jepun, Thai, kembali balik kepada British Military Administration. Dan saya sedar tentang keadaan semasa kita dijajah. Kita tidak boleh bersuara sama sekali. Tidak ada parti politik. Mereka memerintah negara kita secara authoritarian, kuku besi. Kalau betul lah Sabah ini sudah dijajah, bagaimana boleh ada orang bercakap macam ini? Kalau dijajah, tak ada siapa yang bercakap apa-apa. Bahkan tak ada political party lain daripada UMNO, saya fikir. Jadi tak ada masalah orang macam ini nak kata apa pun. Dia sepatutnya berasa bersyukur. Dia boleh kata macam-macam.
yang memedihkan telinga dan sebagainya. Kerana sebenarnya kita bebas, merdeka dan kita boleh bersuara sebagai penduduk sebuah negara demokratik yang mana ini tidak wujud di zaman penjajah dahulu. Saya tahu benar-benar di zaman penjajah rakyat tidak dibenar berpolitik. Politik adalah hak orang tertentu saja, the elites yang memerintah, mungkin raja-raja dan pihak British dengan advisor mereka. Mereka saja boleh bersuara. Kita tak ada suara sama sekali. Jadi orang yang cakap macam ini dia tak faham apa makna penjajahan. Atau menggunakan istilah itu untuk kepentingan, mendapat political mileage. Itulah.